Oh saya tak pergilah kat sini tepi ni. Nakut. Okay. Okay, sorry. Kenapa dia lambat cepat sangat? Okay. Itu satu contoh aplikasi daya lah. Okay, kenapa nak kena belajar bab ni? Okay, so dia memberi impact yang paling besar untuk bahagian engineering lah. Okay, awak nak buat kerusi pun kena kira daya. Tak boleh suka-suka hati buat kerusi. Design kerusi tak ada. Okay, suka-suka hati orang duduk tergolek kan. Okay, so tak boleh. Okay, apa dia kepentingan bab ni? Tengok lah, oh tadi ni dah cakap dah. Engineering dengan designer structure lah. Okay, so kita kena tahu pasal daya paduan, leraian daya dan keseimbangan daya. Resultant force, okay, resolution of force and then force in equilibrium. Okay, ada 3 benda yang kena tahu. Okay, so ini salah satu lagi aplikasi. So saya nak awak tahu kenapa nak kena belajar bab ni. Okay, kenapa nak kena kira semua. Okay, nak kena lukis anak panah, kenapa? Okay, inilah benda-bendanya. Awak ingat kita tak boleh suka-suka hati buat design bangunan. Okay, so, kita kena tahu daripada segi tadi lah 3 benda. Okay, daya paduan, okay, resolution, leraian daya dan okay, equilibrium, keseimbangan daya. Okay, yang ni seni media futuristik. Okay, futuristik yang agak pelik-pelik kan dekat dunia, tapi bukan diorang buat hanya suka-suka hentam saja, tak. Okay, diorang kena ada tahu ilmu fizik. So, okay, saya minat satu bangunan dekat KL, bangunan JKR kot. Betul tak Adam? Yang dia ada macam twist sikit kan? Okay, so dia kalau awak tengok bangunan JKR tu dah siap dah. Okay, saya memang menunggu-nunggu bangunan tu siap. Sebab apa? Dia macam ada twist sikit macam sini lah, tapi yang ni twist sangat kan. Okay, so bangunan dekat KL ni nampak yang baru, macam futuristik sikit. Bangunan tu lah, bangunan JKR tu. Okay, ni salah satu, ini macam apply lah, tengok-tengok apa yang kita boleh apply. Okay, ni ada satu, yang ni masih lagi ada dah, tapi bukan yang semua berpusing lah. Okay, future architecture. Awak lah bakal-bakal engineering yang akan buat benda ni. Betul tak Adam? Kan? Okay, so Pang, okay, boleh. Siapa yang minat engineering, okay, teruskan. Okay, awak boleh buat benda-benda macam ni. Okay, design architecture kita panggil. Okay. Perempuan pun boleh. Okay, ramai dah perempuan jadi arkitek, tapi bukan hanya lukis plan. Okay, untuk form 5 Dharma kan. Okay, apa yang bestnya awak ambil fizik. Sebab sekolah lain mungkin kita tak ambil fizik pun, JKT. Okay, so apa yang bestnya awak ada ilmu satu lagi mengenai fizik. Fizik akan tahu. Okay, awak punya design arkitek tu lebih mantap lah. Okay, lebih mantap. So jangan rasa macam susahnya nak ambil JKT je. Tak boleh. Okay, so awak beruntung sebenarnya. Okay, lebih beruntung dari budak yang hanya ambil, student yang ambil JKT sahaja. Okay. So, semua ni adalah di design architecture. Okay. Yang ni, dia orang nak buat macam ni. Boleh tak agaknya? Memang boleh. Sekarang dia boleh pusing kan? Macam tu je, sikit. Okay, tak semua bahagian lah. Satu hari nanti akan ada. Okay, satu hari nanti akan ada. Okay. Okay, jom kita masuk kita punya topik hari ni. Okay, standard pembelajaran kita. Awak kena tahu menyatakan maksud daya paduan. Okay, describe the resultant force. Okay, yang kedua, okay, menentukan daya paduan. Okay, yang ni saya target 2 ni lah hari ni. Okay, saya target 2 hari ni. Okay, kejap. Saya tadi lupa nak record. Oh, dah record Apa, Mah record Thank you. Okay. So, okay, daya paduan. Daya paduan, okay. Yang pertama awak kena tahu,
Topiknya agak besar jugalah. Okay. Menyatakan maksud daya paduan, menentukan daya paduan. Okay, dua ni Okay, resultant force, determine and describe. Okay, sebelum tu kita tengok situation. Apa dia, okay, resultant force. Okay, so sekarang ni main tarik tali. Benda yang paling simple lah. Okay, kita ada A, kita ada orang B, tarik dua-dua tengah-tengah. Adakah benda, apakah yang menentukan sama ada bendera yang diikat itu berada dalam keadaan pegun, bergerak ke kiri ataupun bergerak ke kanan, to the left or to the right or stationary. Okay, so macam mana? Macam mana kita tentukan apabila daya salah satu kalau sama dia tak bergerak. Kalau salah satu berbeza tinggi atau rendah, dia akan bergerak ke kiri ataupun ke kanan. Okay, so yang ni aktiviti nombor 1 semua dalam buku teks. Okay, dan dalam modul ni pun ada. Okay. Awak boleh completekan modul synchronize dengan apa yang saya cakap ni. Okay, lebih kurang sama. Okay, ni saya buat, saya edit sendiri. Okay, modul ni daripada modul lama. Okay, so awak boleh synchronize juga, sama je. Okay, radas dia, ingat tak? Kita ada spring balance, naratif spring, dia ada pemberat. Okay, so yang ni simple je, tarik bongkar kayu tu. Okay, boleh buat dekat nanti dah balik sekolah kita boleh buat. Kita test betul ke? Okay, tak bergerak, bila awak tarik dua-dua tak bergerak, betul ke daya kedua-dua tu sama? Boleh check nanti. Okay, kita guna spring. Sorry. Okay, rekodkan bacaan. Okay, ni biasa. Ini je lah. Okay, kalau bergerak ke kanan, yang bahagian B lah yang besar. Kalau yang bergerak ke kiri, bahagian kiri yang besar. Macam tu. Okay, so yang ni tak ada kan. Okay, so bandingkan bacaan, compare. Compare, kalau yang bahagian A tadi apa? Sama. Kalau bergerak ke kanan, B lebih besar daripada A. Mana nak dapat gambar daripada gambar rajah tadi? Okay, saya tak sertakan kat sini, tak apa. Okay, bergerak ke kiri bila A lebih besar daripada B. Okay, nyatakan hubungan, relationship, okay, between, okay, the direction of wooden block, okay, dengan direction of force acting on the wooden block. Apa hubungan antara gerakan, arah gerakan? Kalau dia minta nyatakan hubungan, okay, please take note, antara apa dengan apa. Awak kena gariskan arah gerakan bongkar kayu dengan arah daya yang bertindak ke atas bongkar kayu. Macam mana kita nak membuat relationship? Okay, so arah gerakan bongkar kayu mengikut arah daya yang lebih besar. Okay, the movement of the wooden block, okay, direction, okay, same with the larger force. Dia akan mengikut daya yang lebih besar. Okay, next. Okay, yang ni ada dalam buku teks. Okay, so sekarang ni kalau FA sama dengan FB, dia apa? Dia pegun. Kalau dalam bahasa Inggeris dia apa? Stationary. Stationary, at rest, pergi. Inilah, ini apa cakap. Dia akan cakap not move. Okay, so ini kita panggil ni, cikgu nak tekankan. Kita tahu terms. Okay, tidak, terms, okay. Tak tahu, jangan tak tahu dia punya terms, dia istilah, kita panggil istilah, kan. So, pegun. Jangan cakap tidak bergerak. So macam itu bukan istilah fizik tau. Okay, sekarang student semakin banyak dapat A semua kan. So kita akan memilih student yang betul-betul boleh explain menggunakan istilah-istilah fizik yang betul. So daripada pilih orang yang tidak bergerak. Okay, so baik pilih orang yang bagi term yang pegun, stationary, at rest, macam tu. Okay, so benda tu awak kena tahu. Yang ni kita panggil dia terms, okay, ataupun istilah. Okay, bergerak ke kanan, okay, bergerak ke kiri. Ni betul lah. Okay, so yang ni sama magnitude. Okay, kalau dua, okay,
apabila dua daya yang sama magnitude, tak ada ya. Okey. Dua daya yang sama magnitude ni apa? Okey, kalau dalam fizik magnitude ni maksudnya sama nilai lah. Okey, sama nilai. Dia ada value dia. Berapa? Nilai. Okey. So itu maksud magnitude. Okey. Kalau dia berbeza pula, okey, mungkin dia akan bergerak pada daya okay, bukan mungkin. Dia akan bergerak kepada daya yang lebih besar. Okey. So, siapa yang boleh print modul dah boleh take note dekat sini apa dia maksud daya paduan. Apa maksud daya paduan? Daya paduan. Okey. Apa maksud resultant force? Okey, daya paduan ialah daya tunggal yang mewakili jumlah. Okey, tapi secara vektor lah. Okey, jumlah dua atau lebih daya yang bertindak ke atas sesuatu objek. Okey, so nampak ni perkataan ni, daya tunggal. Kena ada dalam awak punya definition lah, maksud. Okay, so kalau dalam bahasa Inggeris, single force, okay, that represent a vector, sum, jumlah, dua atau lebih daya. Tak semestinya dua tau. Dua atau lebih daya acting on the object. Okay, boleh dapat? Okay, siapa yang nak salin? Kalau tak ada modul pun awak boleh pakai je buku tahun lepas. Kalau ada notebook tahun lepas, tulis je. Okay, dalam notebook. Asalkan awak tahu awak dah belajar. Okay, nanti dapat modul nanti. Okay, kalau nak sekolah nanti, siapa yang tak ada, cikgu boleh photostatkan. Okay. Okay, dah boleh cikgu teruskan Okay. Okay, ni contoh. Okay, dia terus bagi contoh kat sini. Okay, kita ada mana? Okay, pintu kat sini. Okay, so kita ada daya sekarang ni bergerak lori ni bergerak 100 Newton. Okay, tetapi kita ada air drag kan? Okay, rintangan udara 50 Newton. So, resultant force apa? Okay, resultant force ni yang kita panggil dia sebagai macam daya paduan bersih, net force lah. Okay, daya paduan yang habis. Okay, kita tambahkan. Dah melibatkan geseran semualah, semua faktor. Okay, so yang ini adalah dia akan jadi daya paduan untuk sesuatu objek yang tengah bergerak ni. Okay, lori yang tengah bergerak ni adalah 50 Newton. Bukan 100 Newton ni. Sebab apa? Yang ni bertentangan arah. So kita kena tolak dia. Okay. Yang ini tadi hanya nak bagi explain kat awak apa dia daya paduan. Okey, yang pertama, daya paduan ni dia macam-macam situasi tau. Okey, dia ada beberapa situasi. Okey, pertama kita tengok yang ni pertama Situasi pertama, dua daya yang bertindak ke atas satu je pada arah yang sama. Pada arah yang sama. Okey, take note. Dalam modul awak pun cikgu ada nyatakan, okey, selepas maksud dari paduan tu, okey, A dengan B tu. Okey, dia lebih kurang sama je kan, dia senang lah. Okey, tapi yang ni dalam satu satah, nampak dalam satu satah. Satu satah ni maksudnya satu plane, okey, acting on the object on a plane. Maksudnya dia berada dalam satu satah dan arah dia sama. Okay. Satu satah ni plane namanya. Okay, ni plane. Okay. So, berapa daya paduan untuk objek ini? Okay. So, kalau daya pada arah yang sama, apa yang kita kena lakukan? 5 tambah dengan 12 lah. Jadi, 17 Newton. Dia macam tu. Okay, sama. So, lepas tu kena explain objek bergerak ke mana? Arah manakah sebenarnya? Hitung daya paduan. Okey, dah dapat satu markah kat sini. 1 mark. Arah manakah objek itu bergerak? So ke kanan, the left atau betul to the right. To the right. Okey. Yang ni pun pada arah yang sama. Okey. Seekor kuda menarik daya 5. Okey. Menarik kereta daya ni, okey, kuda ni
Dia tarik dengan daya 500. Kenapa cikgu lukis gambar ni? Sebab dia tengah tarik kan. So dia ke arah kanan lah. Okey, lepas tu dia bantu oleh seorang peladang. Farmer kan. Okey, so dia dibantu oleh seorang peladang berapa Newton? 200 Newton. Okey, tengok. Arah yang sama tak? Bila arah yang sama, awak kena buat apa? Tambah. So jadi berapa? 700. Arah ke kanan. Okey. So yang ini. Okey. Situation number 2. Kalau boleh awak highlight kan, kalau tak ada nombor modul, boleh buat. Okey, peta minda nombor 1, nombor 2. Situation nombor 1 sama. Situation yang kedua, arah yang berbeza. Okay, arah yang tak ada jam lah. Okay, so kalau arah yang berbeza macam mana? Bertentangan, opposite direction. Okay, opposite direction, hitung dari paduan. Senang. 12 tolak dengan 5. Tu sebab saya tak buat sangat kat segi latihan dia. Okay, senang sangat kan. Okay, so jadi tu 7. Objek bergerak. Okay, sekarang ni awak dah tahu dia punya resultant force. Ini resultant force dia. Nak bergerak ke arah mana? Awak tengok benda mana yang lebih besar. Tu je, simple. Okay, kalau sini 8, sini 10. So mana kalau 10 tolak 8 jadi 2 kan? Okay, so mana dia akan bergerak ke mana? Yang ke 10 lah, ke kiri. Macam tu. Okay, so lebih pilih yang lebih besar. Right. Okay, next. Menentukan resultant force daya paduan bertindak apabila dua daya. Okay, when the two force, okay, act on the object. Macam mana? Okay, two force on the object bertentangan. Ni pun bertentangan juga. Bertentangan sama macam tadi lah Okay. So, yang tu dah settle on a plane. Okay, on a plane. Tetapi dia punya arah tu sama dengan plane. Okay. Kalau dia ke atas atau ke bawah pun sama. Vertical. Dia ada vertical, dia ada horizontal. Okay, kalau horizontal awak tolak horizontal je lah. Jangan tolak yang vertical. Sebab dah pergi, dia pergi another situation. C. Okay, another situation. Dia ada vertical, dia ada horizontal, dia ada vertical. Dia ada mengufuk, menegak. Okay, ufuk dan menegak kan. Okay, so sekarang ni kita nak tentukan dua daya yang bertindak. Dua daya bertindak, okay, berserenjang. Okay, yang ini tengok dalam modul ada juga page nombor 1. Okay, dua daya bertindak berserenjang antara satu sama lain. Perpendicular. Perpendicular, okay, each other. Oh, ni ada. Okay, sorry. Andaikan dua sisi, okay, so apa yang kita kena buat? Okay, ni lah. Apabila contohnya awak tarik, awak ada kotak, kalau kita nak lukis lah kan. Okay, ada dua daya. Seorang tarik kat sini, seorang tarik kat sini. Macam tu. So dia perpendicular, mesti 90 degree. So yang ini macam mana kita nak kira? Okay. So awak boleh salin, tengok cara nak resolve kalau daya itu perpendicular. Okay, dia ada banyak version tau. So kena tak ingat. Okay. Sekarang ni dia perpendicular tak? Perpendicular 90. Okay. Lengkapkan gambar rajah segi empat tepat. Dia kata segi empat dengan sisinya terdiri daripada dua daya yang saling berserenjang. Okey. Okey, so kita kena buat apa? Lengkapkan. Nampak? 1, 2. Tak kisahlah mana satu pun. Okey. Tapi sama direction. Sama direction. Lepas tu kita nak kena buat apa? Okey, draw dia punya penjuru segi empat tepat yang mewakili daya paduan. Okey, resultant force dia yang ini. Yang ini dia punya daya paduan ataupun resultant force. Okey, yang ini cara untuk lukis. So awak boleh completekan kat situ kan. Okey, dah ada pun. Dalam modul saya dah ada. Okey. So next, apa yang kena buat? Hitung panjang penjuru dengan menggunakan teorem Pythagoras. Okey. So yang ini kena guna teorem Pythagoras.
Okay, so kalau ini 8 macam mana Pythagoras? Tahu kan? Max. Okay, hitung sudut antara penjuru dengan sisi 1, sisi 4 tepat tersebut. So lepas tu baru kita tengok berapa yang ni. Macam mana nak kira tu? Berapa, macam mana kita nak kira angle itu? Kena ambil apa? Tangent pun boleh kan? Okay, kalau tak nak buat dia, kalau dalam apa? Saya dulu kalau hafal, saya tak faham. Kalau saya faham, kalau saya faham mesti saya tak hafal. Sorry, saya tak hafal. Saya tak hafal, kalau saya hafal mesti ni apa? Tak susah. Lagi satu apa? Sin, cos, tentu tak susah. Ni saya punya dululah, zaman saya sekolah. Okay. Sin, cos, tangent. Okay. Yang ni bahagi hipotenus, tentang bahagi hipotenus. Yang ni lah. So awak kena boleh buat macam ni. Macam mana nak cari ni? Okay. So kat sini berapa? Kat sini 6, sini 8 kan? So T sebelah 8S bahagi dengan berapa? 10. Oh 10 ni. Yang kita kira Pythagoras ni tadi. Okay, Pythagoras. Okay. So dapat 36.9. Okay, awak boleh selesaikan yang dalam modul. Okay. So apa yang kita kena buat dulu sebenarnya? Kena cari nilai yang ni. Berapa? Yang ni kata 10 Newton kan? Okay. Bila dah cari ni baru boleh guna sin, cos, tangent punya. Macam mana nak cari inilah. Alright, boleh Okay. So ini cara yang pertama. Sekiranya daya itu perpendicular. Okay. Dua yang okay. Ini dah. Nombor je. Nombor 2. Okay. Menentukan dua daya yang tidak berserenjang. Okay, yang ini not perpendicular. Okay. So dia tidak 90 degree. So dia ada angle kat sini lain. Contohnya 60 ke, 30 ke, 20 ke, tak kisahlah. Okay. So macam mana nak kira kalau dia not in perpendicular condition. Okay. So tarik sebab okay, apa yang akan jadi? Dia akan bergerak lurus ke kanan lah. Itu dia punya pemerhatian lah, observation. Okay, move to the right. Okay, so kalau daya yang tidak berserenjang ini bukannya 90 darjah, kita boleh guna dua kaedah. Pertama, kaedah segi empat sedari. Okay, kita panggil dia parallelogram. Kalau bahasa Inggeris, method. Okay, kedua, triangle method. Kaedah segitiga. Okay, so saya tunjuk kat sini kalau parallelogram, okay, bentuk yang ni segi empat lah. Okay, yang ni sama, okay. Tapi apa kaedah dia? Kita tengok okay, ni. Yang ni segitiga. Okay, jadi kita panggil segitiga je. Okay, yang ini nampak senang sebab dia 90 degree kan. Okay, sekarang ni, okay, yang ni yang cikgu nak tunjuk dekat awak kena ada protractor, saya salah eja semalam. Okay, protractor ni jangka sudut lah, senang. Okay, pensel. Okay, kalau nak buat drawing, kena ada jangka sudut, kena ada pensel, kena ada ruler, okay, kena ada paper lah. Okay, so saya nak semua orang get ready dengan benda-benda ni. Saya nak tengok. Okay, dah ada ke tak? Semua kena lukis. Kita lukis sama-sama. Dah ada tak? Ada tak? Jawab sikit. Alah, saya tak nak cakap seorang-seorang lah. Awak ni tak bising lah korang ni. Dah ada. Dah, cikgu. Okay, what the best. Kalau ada soalan, cakap tau. Tanya je. Cakap cikgu, nak angkat tangan tak nampak. Cikgu bila cikgu present, cikgu dah tak nampak tau. Okay. Okay.
Setakat ni ada soalan? Okey, cikgu tanya tu. Setakat ni ada soalan? Okey, semua get ready Dengan apa? Dengan awak punya paper. Saya guna paper ni je lah. Okey. So, kita lukis sama-sama macam mana sebab dalam textbook dia dah tekankan cara untuk mencari daya paduan menggunakan parallelogram. Okey. Ataupun segi empat selari punya method. Saya takut tadi dalam exam dia minta buat, betul tak Cikgu Mak kan? Okay, sebab dulu macam dia tak tekankan sangat. Tapi bila dah masuk dalam textbook sekarang dia tunjuk macam mana cara kan. So cikgu kena cikgu kena juga ajar macam mana nak buat. Okay, ready semua? Ni okay. Cikgu apa ada jangan terlukis kat sini alright. So, yang ni nama dia parallelogram method untuk bahasa Inggeris. Tak, bahasa Melayu kaedah segi empat selari. Okay, first apa yang kita nak buat, kita kena ada skala. Kita panggil ni apa? Scale, skala. Bukan kuantiti skala tau. Skala tu macam geografi kan. Okay, nak buat peta kena satu skala dia lah. Okay. So 1 cm berapa Newton. Okay. So contoh kapal ni kapal F1 1000 Newton. Mungkin dia punya power engine tak kuat kan. So dia tarik boleh 1000 Newton. Kalau engine yang kedua ni, boat yang kedua ni 200 Newton. 2000 Newton. So macam mana kita nak cari daya paduan untuk kedua-dua tali yang tertarik kapal ni, okey, dengan angle 60 darjah. So apakah daya paduan antara bot yang pertama dengan bot yang kedua? Yang ni kita panggil dia F1, F2. F1 dan F2. Okay. So, get ready Okay. So, first kali buatlah satu titik point. Saya pun nak buat sama dengan awak ni. Okay. Saya pun buat sama. Nanti kita tunjuk hasil sama-sama. Okay. Kita ambil gambar. Korang lah nanti beri kamera lah. Cikgu tu beri kamera Jahat cikgu. Okay. Mula-mula letak satu point yang macam ni. Saya dah tunjuk kat sini. Satu point kat paper awak tu. Okay. Okay, apa yang kita buat next? Okay, guna pembaris protractor lukis F1 dengan titik pada titik yang sama. Okay, lukislah O kat situ kan, setting kan. O tu bermaksud kapal yang awak tarik tu lah kan. Okay, nak lukis kapal pun boleh. Saya kan suka lukis kan, saya lukis kapal. Okay. So, lepas tu tarik, okay yang ni nak tarik lukis garisan ni 1 cm sama dengan 100 Newton. Boleh juga. Siapa nak buat 1 cm sama dengan 100 Newton pun boleh. 100 tapi paper awak kena besar lah. Okay, paper kena besar. Okay, sebab gambar aja awak akan jadi besar. Tu tak apa, kita buat 1 cm dulu. So 1 cm sama dengan 200 Newton. So kalau F1 ni berapa jadinya? 5 sentimeter. So kita buat 5 sentimeter. Tarik 5 cm. 5 cm. Okey. Lepas tu kita ambil protector. Okey, protector. Kita kena tepat-tepat awak. Kalau salah nanti awak punya daya paduan kita punya semua lain-lain lah. Okay. Okay, kalau lebih kurang tak apa je kan. Okay, so sekarang ni berapa degree? 60. 60 kat sini 60. Okay. Itu. Okay dah. Protector. 60 darjah. 60 darjah. Buat sekali tau. Yang ni tak ada buku ke, tak ada apa pun boleh buat sama-sama. Jangan nak mengelak
Semua orang kena hantar dekat cikgu kelas masing-masing nanti. Macam biasa. PBD. Allah. Okay. So, dah buat garisan ni, kan? Tapi garisan ni nak kena ada juga ikut skala. 1 cm 200, kalau yang ni berapa cm? Jadi 10 lah, double lah, kan? 10 cm. Ignorekan yang tu saya ruler dah lagi-lagi dah. Okay, 10 cm. Ni orang JKT terror lah ni. Dia memang melukis je benda-benda ni kan. Ikut angle semua. Dia hebat ni. Okay. Okay. So, benda dia jadi. Okay. So, tulis kat sini 60. Okay. Tengok cikgu pun buat tau. Okay. Cikgu dah buat banyak kali lagi. Nak jumpa awak, saya memang selalu kena buat dulu semua. Saya buat lagi. Okay. So, kalau siapa yang tak buat tu, saya harap dia malu lah pada diri sendiri. Okay, cikgu pun buat kan. Okay. So, tag lah kat situ 60. Lepas tu tag lah. Yang ni F1. Ini F2. Berapa cm? Yang penting kena tahu berapa cm. Yang ni 5 cm. 5 cm bukan bermaksud 5 Newton. Itu hanya skala. Yang ni 10 cm. Lepas tu nak buat macam mana? Okay. Next, nama pun kaedah segi 4 selari. So awak kena buat parallel punya segi 4 lah. Okay. Lengkapkan segi 4 selari itu. Okay, macam mana nak lengkapkan? Okay, so guna jugalah 60 lagi. Okay, so 60 lagi kita dapatlah lagi yang selari. Kalau cara GKT tak tahulah kan, mesti ada cara lagi mudah kot. 060. Sama juga, yang ini kena 5 cm sebab selari yang ini kena sama dengan yang ini kena sama dengan yang ni. Betul. cm. Okay. Lepas tu yang ujung tu boleh sambung je. Kan? Tapi kalau nak tepat lagi kita buat apa? Buatlah lagi. Okay, 60 lagi. Semua tambah 60. Okay, lebih tepat lah. Okay, jadi. Okay, kami dah siap. Okay, awak nanti snap gambar macam biasa untuk kelas saya lah. Saya rasa kelas cikgu Rahimah pun sama kot, cikgu Nur Rehan. Okay, so snap gambar, letak nama siapa punya. Okay, macam biasa. Alright, okay. Kita dah dapat gambar raja ni. So nak buat apa pasal cikgu? Buat parallelogram ni? Okay, so next, apa yang kita nak? Macam tadi, untuk yang berserenjang, perpendicular, kita ambil tarik daripada yang point yang kita nak, objek tadi, yang kita tarik tadi, kita tarik ke hujung kan? Yang ni pun sama. Okay, apa dia? Perpenjuru. Okay, dia punya penjuru. Alright. Okay. Selalunya kalau tulis lah kan, cikgu akan buat macam ni. Satu balik. Okay. Yang ni double. Double tu maksudnya resultant dia lah. Okay, resultant dia. Okay. So jangan lupa ada panah Kalau anak panah sebenarnya dekat sini sebenarnya. Okay, daya ni duduk di sini pun boleh. Tak sini untuk ray kan. Ni. Anak panah kena tahu. Sebab daya ada arah. So awak kena tahu lah. Arah dia. Okay. So sekarang ni awak punya gambar raja ni memang ikut skala lah. Memang ikut skala. Okay. So apa yang awak kena buat, awak ambil ruler. Okay. Awak measure panjang perpenjuru tu tadi. Daripada yang ni. Panjang warna hitam ni. Dari sini sampai sini. So awak dapat berapa? Nanti kita bandingkan. Saya punya dengan awak punya.
13. Okey, dah siap? Okey, dah siap ke? Respon sikit, ada yang boleh tunjuk? Pijan? Pijan buka on camera tu. Adam, Dah siap cikgu. dah siap? Dapat berapa? Sama tak? Saya dapat 13.3. Korang? Sama. 13.3? Sama. Sama. Sama? Okey. Kalau siapa dapat 13.3 sama dengan cikgu lah. Kalau kat sini dia dapat 13.2 kan? Mungkin kita punya ketajaman pensel sama kot. Okey. So kalau 13.3 dia tak nak 13.3 cm tu. Kita nak tahu daya paduan, resultant force. So macam mana nak buat? Okey, yang ni yang kita kena buat. Okey. Apa? Okay, yang kita kena buat. Okey, benda ni. Kita ada skala tadi kan? 1 cm sama dengan 200 Newton. So 13.3 kita tadi. Okey, kalau saya 13.3. 13. Okey, F kita tahu. F, okey, sama dengan 13.3 darab dengan 200 Newton. Okey, so apa tu dia punya apa? Okay, kita dah darab skala itu akan jadi apa? Akan jadi 2000, sekejap. Kereta saya. Awak dah. Dapat berapa korang? 13. 266 2660. Okay, so 2660 Newton. Okay, so nanti dekat dalam group tulis nama, okay, 5 angsana, contoh lah, contoh. Tu sini. Okay, sekejap. Nampak tak contoh saya bagi ni? Siapa yang nampak saya punya kamera lah, okay. So yang ni okay, snap, tulis nama, bagi kat saya ambil markah untuk PPD. Okay, untuk semua kelas. Bagi cikgu kelas anda. Okay. Kalau nak guna Google Classroom, bagi tahu. Saya ni Google Classroom memang saya lemah sikit. Okay. Sebab saya tak boleh nak marking. Kalau marking dekat dalam Telegram tu senang kan. Okay. So nanti boleh snap gambar. Asal awak buat lah. Okay. Sekarang awak buat. Alright. Okay. Macam mana pula kaedah segitiga? Okay. So dia ada dua tadi kan? Cikgu cakap kan? Satu kaedah triangle method. Satu parallelogram. Okay. Parallelogram. Okay. So soalan yang sama tapi kita buat second method. Okay. Second method triangle method. So buat juga apa? Okay. First. Sama juga skala dia. Kalau nak buat besar pun sebenarnya jawapan akan jadi sama. Okay. Soalan dia, kalau jawab awak kata 1 cm 100 Newton. So awak kena buat lah 10 cm. Yang ni 20 cm kan. Boleh. Okay. Jawapan dia akan jadi sama. Tak akan sama. Okay. So apa kita nak buat ni? Sama juga. Okay. So ada dua. Okay. So awak kena tahu dua-dua method ini Jangan abaikanlah. Okay. Tadi berapa cm 5. F1. Okay. F1. Sebab benda ni boleh ditanya dah dalam soalan structure. Dulu dia hanya memperkenalkan je, ajar-ajar je lah. Tak pernah keluar pun. Saya takut tahun awal ni, okay, dia keluarkan topi-topi depan ni lah kan. Baru kan. 60.
Okay. So, tengok. Yang ni berbeza sikit. Macam mana nak buat? Okay. So, dah buat satu garisan tu tadi. 60 tu di mana? Macam tu. Nampak? 60 ni di bahagian belakang sana. Okay. Kita dah buat 5 cm tadi kan? Tapi macam kita panjangkan sikit buat dotted line. Tandakan yang dekat 5 cm tu. Okay. So macam mana kita nak guna triangle method lah ni? Okay. So daripada point yang dekat 5 ni tadi. Dekat sini tadi kan? P ni tadi. Okay. Kita ambil daripada dotted line ni pergi sini 60 degree. Alright. Tunjuk kaedah. Jangan hanya lukis saja. Okay. Kalau drawing kena tunjuk kaedah betul-betul. Daripada dotted line 60 degree. Okey, yang ini agak-agak berapa cm? Kita lukis 10 lah macam tadi. Okey, macam tadi. 10 cm nanti. Okey. 10 cm nanti. Okey, lagi satu sisi kan, betul tak? Lagi satu side. Okey. So, macam mana nak buat lagi? Apa yang kita kena buat? Sambungkan je. So, bila sambungkan ini, rasa-rasa apa yang kena buat lepas tu? Siapa tahu? Respon sikit. Lepas tu apa nak buat? Farah mana Farah? Husna tadi? Ya, cikgu. Asmaul Husna? Lagi siapa Cikgu pun dah, nama pun cikgu dah banyak lupa dah. Dah kelas lain lah kan. Jadi siapa lagi? Okay, Alia. Alia. Agak-agak lepas ni nak buat apa ni? Dah ada triangle lah. Yuda. Hai Yuda. Senyap je. Hello. Jawab sikit. Takkan nak kena bagi McDonald dulu baru nak jawab. Ukur panjang OR cikgu. Okey, ukur panjang O. Siapa tu? Alia. Alia. Okey, terima kasih Alia. Tengok dia orang ni memang macam ni Alia. Senyap je. Tak nak layan cikgu pun. Sedih saya. Okey, 13. Sama tak? Saya dapat 13.3 juga. 13.3 cm and 5 cm. Semua awak labelkan. Label elok. Okay. Yang 90 degree label. Tu buat cantik-cantik. Saya. Okay. Buat cantik. Okay. So awak faham. So yang ini triangle method. F sama dengan 13.3 cm darab dengan 200 Newton dapat sama 2660 Newton. So nampak tak? So walaupun kita guna dua metod yang berbeza tetapi kita tetap akan dapat jawapan yang sama. Okay? Kalau guna kaedah melukis. Okay? Apa dia? Segi empat selari ataupun segitiga dan segitiga, parallelogram dengan triangle method. Okey. Nampak sama. Okey, nampaklah okey. So target saya ini memang semua orang kena lukis benda ni. Okey, kena lukis. Okey, contoh yang ini dia tadi cikgu ada bagi gambar boat tu tadi kan. Okey, so yang ini pun sama juga. Okey, boleh nak cuba juga. Sama. Okey, kena buat skala. Ini yang penting ni. Apa dia? Skala ni. Okey, kalau awak nak buat 12 sama dengan 12 Newton.
1 cm sama dengan 1 cm juga lah. So awak kena buat 12. Bila kita banyak melukis, takut salah banyak kan. Salah ukur ke apa. Kalau pendek-pendek dia okey kan. Okay, so awak jadikan dia skala yang lebih kecil. Sama juga buat angle. Ni kaedah apa? Ni parallelogram. Awak dah nampak lah. Kira yang ni. Macam tu. Okay. Kalau segitiga pun boleh juga guna ini. Macam mana nak buat? Okay, nampak tak? Dia ke sini pula. Okay, ni dekat sini. Buat Yang ni kaedah segitiga. Okay, apa yang warna biru ni either one tau. Awak boleh buat yang merah ataupun yang biru. Tak semestinya kena buat yang biru merah. Okay, so kalau lah awak nak pilih yang biru, so mana nak letak 60 degree tu? Yang ni lah. Ini. Kalau guna merah, yang ni yang awak kira kan, betul tak? 60. Sini. Pula. 60. So, nanti awak dapat panjang ini. Bukan yang ni, bukan ni. Okay. So, kalau guna yang merah, buat garisan. Yang ini, ambil yang ini kat sini. Sebelah sini yang 60 di degree. Luar. Yang ini pun sama. Okay, ini untuk triangle Oh, ini dah terangkan. Lupa, sorry. Okay, antara dua. Alright, antara dua. Dia macam vektor kot dalam matematik kan. Okay. Ini ada vektor lah sebenarnya. Okay. Okay, yang ni soalan latihan saja. Okay, yang ni 1 cm 500. Okay, so cikgu harap awak, apa yang kita target saya hari ni, benda ni lah. Okay, untuk awak buat dalam bentuk ni. Kalau buat sekarang dah settle dah, tak payah buat homework kan. Okay, so next. Okay, tak ada masa lagi, kita turunkan sikit untuk latihan lagi. Okay, yang dalam lift tu. Okay, so yang ni jumlah berat okay, lift dan penumpang ialah 6,400 Newton. Okay, 6,400 Newton. Okay, lepas tu daya pada kabel lift ialah 800 Newton. So macam mana, berapakah daya paduan pada lift? Okay, berapakah daya paduan pada lift? Okay, so macam mana kita dah bagi jawapan terus Okay, total weight of the lift dan dengan passenger 6,400. Okay, so kita weight maksudnya berat. Berat arah dia ke mana? Bawah. Betul tak? Okay, so berat dia 6,400 total semua-semua ni dengan lift dengan orang tu. Okay, dengan passenger dalam tu. Okay, dia punya tension of the lift cable is 8,000 Newton. What is the resultant force? Okay, kadang-kadang tension, dia tak cakap force, betul tak? Dia tak cakap force. Tension ni adalah force lah. Okay, nama lain dia. Okay, kalau dekat rope ataupun kabel, tali ataupun kabel apa-apa, okay, wayar ke apa ke, kita panggil dia tension. Okay, tension. Tegangan. Mana? Daya. Tegangan. Kita tak panggil dia force. Okay, kita panggil dia tegangan. Sebab dia boleh menegangkan. Okay, tegangan. Okay, so daya ke atas tegangan ini adalah ke atas sebab dia menarik. Kan, dia naik. Kan? Okay, dia memegang lift itu. Okay, dia hold the lift. Okay, so 8,000 Newton ini daya dia ke atas. Okay, dia adalah ke upwards. Yang 6,400 adalah downwards. Okay, so apa kita kena buat? Daya paduan dia sebab dia adalah vertical. Okay,
dia in the same plane kan. Okay, sekarang ni vertikal dengan vertikal. Kalau lah dia kata ada daya ke tepi ni, ada daya ke tepi ni, awak tak payah buat yang ni. Okay, yang ini daya paduan dia dah lain. Yang ini daya paduan dia mesti in a plane. Okay, sama satah. Kalau sama satah macam nak kira, ini dah daya paduan dia. Dia lepas tu kita tengok bila sama satah opposite direction. So apa kita kena buat? Kena minus. Alright. Okay. Dua daya 8 Newton bertolak pada satu objek. Cari magnitude maksimum. Mana yang maksimum? 4 lah. Betul tak? Okay. 1, 4. Okay. So dia punya apa? Resultant force 12. Magnitude minimum. Okay. Dia bergerak pada magnitude yang minimum. Minimum maksudnya apa? Macam mana kita nak buat? Drawing ni. Okay. Mesti apa? Mesti opposite direction. Baru kita dapat yang ni minimum. So contohlah, awak nak buat satu takal ke apa ke, awak nak, contohnya awak nak tarik bagi ke atas ke bendera ke apa ke, okay. So awak kena tahu, kalau magnitude maksimum daya yang diperlukan, okay, boleh angkat benda ni apa. Kalau magnitude yang minimum awak boleh angkat sesuatu benda tu macam mana. Okay. So awak boleh kira dekat sini. Yang ni lah guna untuk architecture, untuk mesin, untuk simple mesin apa-apa pun boleh. Okay. So benda ni yang kita kira. Okay. Okay, yang ni patutnya buat dalam apa? Dalam lab. Okay. So benda ni pun eksperimen yang menarik juga. Okay. So cikgu nak share YouTube sekejap. Okay, yang ni dah apa dah? Satu kan? Okay. Saya share. YouTube. Saya pilih, okay, sebentar nak habis tu kan kita tengok macam mana dia orang buat. Nak share tu, present, sorry. Present entire screen, okay. So langkah pertama ialah Okey, sama juga. Lukis segi empat selari di atas kertas majung untuk menunjukkan daya paduan. Okey, bagi daya 4 Newton dan 3 Newton. Sama juga. Okey. 4 Newton, 3 Newton. Cikgu ni buat skala juga 1 Newton 10 cm. Okey, nampak kan? Okey, dia tulis 1 40, 1 30 cm. Alright. So dia nak tentukan daya paduan ini. Okey, nanti kita boleh buat. Kita try kan? Nak test betul ke kan? Okey. Simple je, guna spring balance, protector, lagi ruler. 40 cm sama 4. Okay. Kemudian Ni dah tulis. Okay. So apa yang kita kena buat lepas tu, kita sambungkanlah. Okay, kaedah parallelogram tadi. Okay, sambungkan, buat segi empat tadi. Selari. Okay, saya cepat Okay, dah ada ni. Dah settle yang ni. Apa kita kena buat? Kita kena buat penjuru tu kan? Okay, kita sambungkan penjuru tu. langkah selanjutnya ialah lukis berbentuk segi empat selari tadi yang bermula daripada titik ni, titik yang sama dengan 3 Newton dan padunya pula ditentukan dari titik yang sama. Kita gariskan dan kita labelkan dengan sinar arrow. Yang biasa kita buat arrow dan kita
Okey, nampak Langkah seterusnya adalah kita ukur apa penjuru ini. Kita dapat 50 cm. Kita darabkan dengan skala yang digunakan tadi iaitu 10 cm. Dan itu satu sama dengan berapa tadi? 10 Newton. 50 darab dengan 10. daya paduan bagi Berapa tadi? 51 Newton sama dengan 10 cm. Okey. Kita akan teruskan. Okey, yang ini kaedah macam mana eksperimen tu dijalankan lah. Okey, kita ada guna 3 spring balance. Okey. Kita ada gelang logam tu, gelang tu tadi. Okey. Yang ni semua kita ikatkan dengan gelang logam tu dengan benang. Okey. Dengan benang. Okey. So, Yang kita akan buat adalah sebenarnya kita akan kita akan tarik gelang tu serentak. Okey, kat sini 4 Newton according to the spring balance punya measurement kat sini. Okey, sama dengan yang ni 3 Newton according to this one. Okey, so ini punya spring balance. Allah, tak boleh guna pen. Okey, ini macam mana cara cikgu tu buat. Okey. dan seorang kena pegang lah gelang logam ni. Pastikan dia Okay, gelang tu kena seorang pegang dulu, bagi dia maintain dulu kat situ. Okay. tarik dan dia ada spring So kita kena buat berapa orang ni? 4 orang kot. Kan? 4 orang untuk seorang tarik, seorang pegang gelang, seorang tarik salah satu lah. Okay, setiap satu spring balance. Sampai tidak bergerak, lepaskan. So yang ni still 4 dengan 5 dengan 3 Newton. So apa yang kita nak baca sekarang? Yang ini. Okey, yang bahagian neraca spring yang ketiga. Spring balance yang ketiga yang cikgu tudung biru ni. Okey. So nanti bila dah dapat bacaan, kita tengok sama tak dengan calculation melalui gambar rajah. Okey. Itu method dia. Okey. Bila kita buat dalam kelas. Okey. So berapa? Lebih kurang dapat 50 Newton tak? Tak nampak 5 Newton. Ini adalah bacaan neraca spring yang kedua. Ini 4 Newton. Dan Ini adalah bacaan neraca spring yang ketiga iaitu 500. 500. Nampak Nampaklah dengan apa yang kita buat tadi. 500 tu di gram di Newton juga kan? Okey. Ini akan sama dengan Okey. So apa yang kita dapat dekat sini dia akan jadi sama lah. Ni daripada eksperimen dia zahirkan dalam bentuk diagram. Present it in diagram. Okay. Yang tadi kita tarik. Yang ni kita tak tarik. Yang ni kita draw dulu. Betul tak? Okay. So kita bandingkan yang kita draw dengan yang the real punya eksperimen guna measuring instrument. Okay. Sama. Maknanya daya di sini seimbang dengan daya. Semoga kita dapat balik ke sekolah nanti kita boleh buat sama-sama. Alright. Okay. That's not awak kena tahu method yang digunakan. Benar. Kan magnitude dan arah daya paduan bagi daya partikel dan kereta yang saling serenjang antara satu sama lain. Mari kita jawab soalan, Berapakah daya paduan? Soalan dia 5 Newton. Mengapakah bacaan neraca spring 3 adalah sama dengan magnitude daya paduan? Kenapa dia sama? ada kaitan dengan topik 1.2 yang kita akan bincang kemudian iaitu keseimbangan daya. Pertama kita bincang ini, apa yang berlaku adalah arah tarikan daya oleh neraca spring 3 bertentangan dengan daya di Newton tadi. So ini di Newton. So sini adalah tarikan dari neraca spring 3. Okey. So dekat sini kenapa dia jadi beza arah tarikan daya neraca spring bertentangan dengan So sekarang ni kenapa kita bagi bacaan dia sama?
Okey, bila keadaan spring itu, gelang itu dalam keadaan yang seimbang, maksudnya orang ni tarik sebelah sini sama, orang ni tarik sebelah sini sama. So bila seimbang, ingat tak tadi, FA dengan FEB, okey, bila dia benda yang kita tarik itu tidak bergerak di dalam stationary, pegun, okey, so maksudnya dia seimbang kiri dan kanan. Mana arah dia tarik. Okey, so ini kita relate balik. Okey, so dia ada dalam apa? Dalam mode keseimbangan tu. Dia adalah seimbang. Nanti kita belajar pasal keseimbangan daya tu. Okey. Kita ikut so gelang tunjukkan daya paduan antara dua daya ini adalah kosong. Sebab itu gelang pegun. Maksudnya daya sini dibandingkan. Okay. So kalau untuk gelang, berapakah daya gelang menunjukkan daya apa? Daya paduan apa? Okey. So gelang menunjukkan daya paduan adalah kosong. Itu untuk objek itu sendiri, bukan antara dua tu. Okey. Antara dua ini, okey, dua daya ini, daya paduan dia 5. Tetapi dekat objek, daya yang bertindak ke atas objek tu dah jadi kosong. Bila kosong, maksudnya dia adalah seimbang. Daya sini juga dibandingkan dari arah yang Okey, sampai dah bunyi loceng. Betul 12.30 kan? Okay. Daya tarikan derajat spring 3 sama dengan daya paduan yang kita tulis tadi, persamaan bagi Newton. Itu sama tapi arah yang lain. Okey. Jadilah soalan-soalan yang akan ditanya apabila dalam eksperimen lah. Okey, apabila untuk eksperimen. Okey. Okey, kita dah hampir habis topik 1.1. 1.1, 1.12. Okay, so next class kita boleh masuk daya paduan lift dengan takal. Okay, ni banyak. Saya tak boleh sama hari ni sebab dia akan jadi confused. Okay, lift dengan takal. Okay, lift dengan pulley. Okay, so sekejap cikgu ambil attendance. Okey, ada tak soalan apa-apa? Dah 12.32, cikgu kena tamatkan. Ada soalan? Soalan apa lagi? Tak ada soalan Adam, tak ada soalan? Ada cikgu, okey cikgu. Ada. Okey, boleh buat tak semua? Okey, ingat tolong hantar dekat cikgu drawing awak tadi. Kalau boleh buat collage antara dua tu terus lah. Janganlah hantar triangle satu, parallel satu. Banyak cikgu nak kena download. Tapi Telegram ni bagus, dia tak masuk dalam handphone. Kan? Sebab tu cikgu minta awak pengguna Telegram hantar kat cikgu. Sebab dia tak masuk dalam picture gambar, dia tak masuk handphone, dia cloud. Kan? Okay? So by what time should be we hand it teacher? Right now pun boleh kan? Tadi dah buat kan? Betul tak? Ada boleh hantar tak sekarang? Ni Jen? Alia boleh hantar? Boleh cikgu. Boleh. Okey, Sanju dah hantar kat saya. Tak ada. Boleh. Sanju memang laju. Okey. So kalau dah siap tadi, cikgu buat sama dengan awak sebab saya nak bagi masa sama-sama buat dengan awak. So cikgu buatlah juga kan. Supaya awak boleh buat sama-sama, tak payah jadikan homework kan. Okey. So kita jumpa next week. Terima kasih kepada Farah dah hantar. Lepas saya Omar dah hantar dah. Okey. Kita jumpa next week. Okey. Masa yang sama juga, kalau PKP tak sambung, kita boleh jumpa kat sekolah. Kalau PKP sambung, macam ni lah kita. Okay. So, terima kasih untuk hari ni. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okay, terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Selamat. Baik cikgu. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye.
Bye cikgu. Terima Okay, kasih. bye-bye. Cikgu, bye. Ma, terima kasih di rumah. Lupa. Alah, dah pergi dah. Okay, bye-bye. Farah, bye-bye. Pakai telekung ke apa tu? Ya Allah. Main duhai. Rindunya. Sama je saya. Bye. Bye-bye. Cikgu saya Assalamualaikum. lucu basikal. Ha? Saya lucu basikal. Tak dengar? Cantiknya. Wow. Okay, alah. Ambil masker jangan. Bye cikgu. Saya dah Bye. makan kot dah pukul 12 lebih. Okay. Apa nak makan? Bye cikgu. Bye. Assalamualaikum.